Okay, baik. Kita tengok sikit latihan problem examples yang dalam nota. So, katalah kita nak apply apa yang kita belajar, input function, kemudian kita ada display dan juga fprintf function untuk kita display output. Okay, kita nak buat satu program yang dia minta nilai tinggi H1, lebar B1 dan juga B2 H2 daripada user. Kemudian dia boleh calculate moment of inertia, total moment of inertia untuk section ni. So section ni basically ada dua, satu yang petak yang besar ni, kemudian ditolakkan dengan section yang kecil ni, dibuang section kecil. Okay. So basically kita, sebelum kita buat programming, kita kena ada algorithm lah, kita kena tahu step by step, dia punya formula dan sebagainya. So untuk kita kira moment of inertia, basically kalau kita boleh detailkan dia punya step by step, first kita kena dapatkan input lah, get input. So apa dia input dia? Okay. So input dia yang pertama adalah B1, dia punya lebar yang pertama, dan H1, lebar ketinggian yang pertama, section yang pertama. Kemudian B2 untuk yang kedua yang nak dibuang, dan juga H2. So ini adalah input dia. Kemudian bila kita dapat input, kita kena kira step by step sehingga kita dapat total moment of inertia. Apa dia punya step? Yang ini boleh rujuk buku-buku ni lah, structure dan sebagainya, ataupun dalam internet banyak dia punya step by step. Pertama sekali kita kena calculate area untuk setiap section. So kita ada A1 dan juga A2. So A1 ni size bongkar yang asal ni, yang area yang asal warna oranye. Kemudian A2 ni dibuang. So biasanya A2 ni akan jadi negatif lah. Kita akan tolak nanti kemudian. So kita buat A1, A2 dulu. Kemudian kita akan calculate juga dia punya moment of inertia setiap section. So section pertama kita panggil I1. Okay, section yang kedua kita panggil I2. So moment of inertia yang biasa, kalau kita tahu dia punya formula adalah BH kuasa 3/12. Dia punya formula dia. Okay, so B darab H kuasa 3/12. Okay, kemudian yang keempat, kita nak kira dia punya total moment of inertia. Kita kena tahu dia punya jarak centroid daripada bawah. Jarak centroid Y1 and Y2 ni daripada bawah ni, datum. So kita kena kira sendirilah, tak ada formula. Define Y1 dan juga Y2 daripada datum. Kemudian kita akan dapatkan D, calculate D. So D ni basically adalah beza antara calculate D, distance, beza antara Y1 dan juga Y bar. Okay, bermaksud kita perlukan Y bar dulu. So sebelum kita kira D1, D1, D2 ni, kita kena kira Y bar. So Y bar ni apa? Y bar ni adalah seolah-olahnya total datum, total jarak center bagi composite structure ni. Bila dia dah buang sikit ni, so center, masing-masing ada center dia punya, masing-masing section dia ada center dia, Y1, Y2 ni. Kemudian bila kita nak kira dia punya composite section, maksudnya total of moment of inertia ni, kita kena tahu dia punya Y, jarak center composite section ni lah. So Y bar ni formula dia adalah summation, sum A darab Y. So sum ni bermaksud apa saja section yang dia ada lah, A1, A2 sebagainya, Y1, Y2. Kemudian kita bagi dengan sum A darab sum A saja, sum area dia. So formula ni biasanya senang kita cari dalam website lah. So saya buat program macam ni. Ini formula dia. So calculate Y bar. Kemudian kita akan calculate pula
distance yang saya kata tadi, D1. Yang mana D1 ni sebenarnya adalah beza antara Y1 ni kita tolak dengan Y bar, ataupun Y tolak dengan Y bar. So Y ni kita Y1, Y2 lah. So ini calculate D, D1, D2. Calculate D1, D2. Formula dia adalah Y tolak Y bar. Dan akhir sekali baru kita boleh calculate total moment of inertia. Calculate total moment of inertia. Okay. So formula dia adalah Ixx sama dengan kita buat formula dia dalam kurungan I ataupun sum I tambah dengan sum A D kuasa 2, A darab D kuasa 2 itulah A darab D kuasa 2 sum I tambah sum A darab D kuasa 2. Okay. Sebab kita ada dua section, so ada I1, I2, A1, A2, D1, D2. Okay. So akhir sekali baru kita display kita punya result lah. So dah selesai, kita dah dapat apa yang kita nak. So kita nak displaykan result dia, Ixx. Tapi katalah kita nak display dua variable, satu Ixx dan kedua Y bar. Maksudnya Y bar dan juga Ixx. So baru kita display result dia, display result dia. So ini adalah algoritma. So nak buat apa program pun, kita basically kena tahu dia punya step. Kalau tak, kita duduk depan komputer tu menghadap MATLAB ataupun Octave, tak tahu dia punya algoritma, tak boleh keluar lah dia punya program kan. So basically kita kena rangkakan dia punya, kena sequence dia punya step by step apa nak kira. Okay, so apa yang kita belajar hari ni, input menggunakan input function. Okay. Kemudian display result kita gunakan output function, display result. So kita nak buat program. Okay, kita buka MATLAB, buat file yang baru, new script. Okay. So kita start dengan macam biasa, comment, ada nama, masing tulis nama kemudian nombor matrix, kemudian title, tajuk, title lah, title, calculate total moment of inertia Ixx. Okay. So kita ada clear CLC. Ini penting untuk kita pastikan sebelum kita start kiraan, kita clear dulu memory dan juga screen. So first kali untuk apa-apa program kita kena ada input. So apa dia input dia? B1. Kalau kita tengok nota tadi, dia ada 4 B1 H1, B2 H2. Okay, so kita tulis dulu B1 H1, B2 H2. Okay. So terpulang ikut program masing-masing, kita boleh je tulis B1 sama dengan 10 dan sebagainya kalau kita nak terus tulis. Tapi katalah kita nak share program ni kepada orang lain dan kita tak nak dia kacau kita punya coding, kita boleh buat soalan input, enter the value of B1 contoh contoh satu soalan. Kita boleh tanya kepada user dan user akan bagi nilai dan dia enter. So apa saja nilai yang dia enter, dia akan masuk dalam variable B1. Sama juga dengan yang lain, kita copy paste B1 H1 B2 H2. Okay, so B1 H1 B2 H2 B2 H2 H1 B1 H1. Okay. So ini adalah semua input yang kita perlukan. Tanpa input ni, tanpa nilai yang diberi oleh user, kita tak mungkin boleh teruskan untuk proses kiraan. Okay, kemudian kita teruskan proses. So apa yang kita nak kira? So, seperti yang kita dah listkan tadi lah. Dia punya area, dia punya moment of inertia, Y1, Y2. So kita buat satu-satu. So A1, luas yang pertama, luas section yang pertama adalah B1 darab H1. So ni adalah luas yang section yang berwarna oranye lah, B1 H1.
kemudian ditolakkan dengan luas yang ni. Okay, so A2 sama dengan B2 darab H2. Okay. Kemudian kita akan kira moment of inertia I1, I2. I1, I2. I1 dan I2. So I1 ni apa? Formula itulah BH kuasa 3 bagi 12. So BH kuasa 3 bagi 12 . So B1 untuk A1, I1 kita pakai B1, H1 kuasa 3 bahagi 12. Kemudian untuk I2 sama dengan B2 darab H2 kuasa 3 bahagi 12. Okay. Seterusnya kita nak kira, kita nak define berapa Y1 dan Y2. Ini jarak ke centroid. So Y1, kalau kita tengok section ni, warna oranye ni, so Y1 ni untuk warna oranye petak besar ni adalah sebenarnya separuh daripada H1 ni lah. So center dia tengah. So Y1 sama dengan H1 bahagi 2 dan Y2 sama dengan, okay, Y2 ni dia agak confusing sikit. So Y2 ni dekat atas ni. So ni bongkar ni. Tapi kita nak kira jarak ni, kita kena kira daripada bawah. So kalau kita tengok ni H1, kita boleh tolakkan dengan H2 bagi 2. Baru kita dapat jarak daripada bawah hingga ke center ni. Okay, so H1 kita tolakkan dengan H2 bahagikan dengan 2. So kita dapat jarak center dia lah. So Y1 dan Y2. Okay. Seterusnya baru kita kira Y bar. Y bar ni kita guna formula ni lah. Sum ni bermaksud hasil tambah. Apa saja section yang kita ada, kita akan tambah. Tetapi disebabkan kita buang section ni, so kita kena tolak. Dia sebenarnya hasil tambah kepada negatif. Macam saya kata tadi lah, A1, A2 ni sebenarnya negatif. Dia tolak. Okay. So kita pergi balik dekat coding. Kita buat Y bar sama dengan, so jumlah sum atas bagi jumlah sum bawah. So sum bawah ni apa? A1 tambah, kita tolak A2 sebab kita buang section bawah tu, section kecil tu. So A1 darab Y1 tolakkan dengan A2 darab dengan Y2. Okay, so ini adalah Y bar kita. Seterusnya calculate D1 dan D2. Formula dia adalah Y tolak Y bar. So kita boleh buat D1 sama dengan Y1 tolak Y bar. Okay. So tak kisah mana tolak mana, Y bar tolak Y1 pun tak apa. Sebab kemudiannya kita akan kuasakan 2. Kalau tengok formula akhir ni, kita akan D kuasa 2. So negatif ke positif, dia akan positif lah. So D2 sama dengan Y2 tolak dengan Y bar. Okay, so dah dapat D1, D2, baru kita kira, finally kita kira total moment of inertia. So total moment of inertia, formula dia, kita kena sumkan I1 dan I2. Sekali lagi, sebabkan I2, sebabkan section ni kita buang, kita tolak. I1 tolak I2 tambah dengan A1 darab D1 kuasa 2 tolak dengan A2 darab D2 kuasa 2. Okay, sekejap. So I1 tolak dengan I2. So ni yang summation yang pertama. Kita buat kurungan, senang. Kemudian kita kena tambahkan dengan A1 darab dengan D1 kuasa 2. Okay. Kemudian kita tolak A2 darab dengan D2 kuasa 2. Okay. Kemudian kita akan dapat total moment of inertia. So kita tutup. Semua pastikan ada semicolon. Sekali lagi, kenapa kita buat semicolon? Sebab kita nak pastikan dia warna hijau. Ada satu je statement yang tak tutup macam ni. So dia akan keluar warna oranye. So ni warning lah. Dia tak cantik. So kita pastikan kita tutup semua. Kemudian baru kita pilih. Untuk display result akhir ni, baru kita pilih apa yang kita nak keluarkan. Kita nak tunjukkan kepada user. Okay. So apa yang kita nak
keluarkan, kalau kita tengok algoritma kita, kita nak keluarkan dua ni. So kena buat ayat sikit lah. So kita pakai fprintf. Contohlah kita pakai display untuk buat satu tajuk. Display output, sebab kita nak apply semua yang kita belajar. So output, okay. Sorry, okay. Kemudian sebelum output ni saya nak satu new line, display kosong, so space kosong. So dia akan buat new line, kemudian dia keluar output. Kemudian kita pakai fprintf. Sorry, banyak typo ni. Fprintf, okay. Fprintf, kita nak keluarkan ayat bersama dengan nilai. So kita nak keluarkan nilai ni, tapi takkan nak keluar nilai saja, kita nak buat ayat juga. So the final contohnya. So ni ayat kita. Kita akan tulis ayat kita. Kemudian nilai dia yang kita nak keluarkan adalah y bar dan juga ixx. So ayat dia kita create. Contoh final, the total moment of inertia, the total moment of inertia is, ataupun ixx is, okay, kita nak keluarkan ixx dulu, jadi y bar ni kita kena letak selepas ixx. So ixx ni akan masuk dalam sini. So nilai ni masuk sini. Is unit dia millimeter 4. And y bar is, dan masuk nilai ni, unit dia millimeter. Contoh okay, so the total moment of inertia ixx, kita nak masukkan nilai. Berapa saja nilai yang kita kira ixx. So apa cara dia? Kita letak peratus. So peratus ni menentukan di mana nilai variable pertama ni, nilai dia, jawapan dia akan masuk. So dia jumpa peratus, so dia akan letak value dia kat sini. Kemudian kita boleh setting dia punya formatting. 4.1f, 4.1f. 4 ni apa dia? Dia punya spacing, berapa karakter dia boleh masuk. Tapi macam saya kata dalam video lecture sebelum ni, 4 ni hanya sebagai ruang yang disediakan. Tetapi katakanlah dia MATLAB terpaksa masukkan juga nilai-nilai jawapan tu. Contohnya tak muat, kita letak kosong. So tak mungkinlah ada jawapan, tak ada space. So MATLAB akan letak juga mengikut kesesuaian dia lah. So yang ni tak berapa nak, dia tak rigid sangat lah. MATLAB akan sentiasa overrule kalau dia tak muat nak letak. So yang ini yang menentukan dia punya titik perpuluhan. Point 1 bermaksud hanya satu titik perpuluhan. Mungkin kita buat point 2 lah. Point 2f. So ini yang MATLAB akan sentiasa ikut point 2 ni. So spacing ni dia bergantung, kalau dah memang tak muat, MATLAB akan letak je lah. So kemudian peratus yang kedua diperlukan untuk kita letakkan nilai yang kedua. So variable pertama akan masuk ke peratus yang pertama. Variable yang kedua dia akan masuk kepada peratus yang kedua. Okay. Kita cuba run dulu. Jangan lupa save. Contoh 2. Okay. Okay, enter the value of B1. So kita masuk 10. H1 kita masuk 20. B2 katalah 5 dan BH2 4. So output dia, so ada jarak satu ni. Jarak ni adalah yang ini display ni. Bermaksud dia keluarkan satu space kosong je. So seolah-olahnya macam enter lah. So output dia adalah the total moment of inertia ixx is. So nilai ni dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada apa saja kiraan yang kita buat ni. Berapa saja value ni dia akan masuk ke dalam peratus ni. So dia akan ikut formatting ni. Berapa titik perpuluhan, contohnya 2 kan. So dia akan tulis 2 titik perpuluhan lah. So ni unit dia. Okay, unit dia. Dan kemudian ada satu lagi nilai y bar ni, 9.11. Yang ni So dia akan masuk ke dalam 9.11 ni milimeter. So kalau perasan yang ni sekali lagi, kenapa dia melekat ke sini? Sebab kita tak arahkan dia supaya new line. So dalam coding kita, kalau kita nak new line untuk fprintf ni,
So dia ada dia punya formatting sendiri lah, which is \n. So untuk sekali new line, untuk 2 kali new line. Mungkin kat sini pun saya nak new line sebelum saya nak tulis ayat ni, saya nak new line satu baris. So saya cuba run sekali lagi. B1 10, H1 20, B1 5 dan 4. Okay, so ada jarak dia lah. Terpulang masing-masing punya preference. Okay, the total moment of inertia Ix is yang ni. Oh, lain sikit tadi. Saya ubah sikit nilai ni, terbalik. Okay, y bar is this. Okay, so ini adalah programming yang kita, satu program yang lengkap lah. So dia dah jadi berapa baris ni? 34 baris. So makin lama kita akan deal dengan program yang lebih panjang dan lebih panjang lah. Kita bila kita belajar yang advance. Okay, saya ingat sampai situ dulu contoh ni, kita sambung kemudian.